Okey, tanda baca ni bukan main letak je. Kita letak mana-mana yang sesuai. Mana-mana yang dalam satu ayat tu dia suruh awak berhenti, jadi kita kena letak tanda baca siap-siap. Okey. Sekarang ni kita akan tengok contoh untuk lebih faham. Okey, antara tanda baca yang ada seperti pertama, huruf besar. Huruf besar contohnya macam A huruf besar, B huruf besar, C huruf besar, D huruf besar, E huruf besar. Okey, yang kedua tanda noktah ataupun titik. Titik. Okey, tahu tengok gambar ni, titik. Inilah dia tanda noktah. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma ni dia macam titik juga, tapi dia tarik sedikit. Dia macam conteng sedikit. Tarik sedikit. Dia beza dengan tanda noktah. Tanda noktah ni awak letak je. Pop, macam tu kan. Itu tanda noktah. Tapi kalau tanda koma, awak tarik sikit. Tarik. Macam tu. Okey, yang keempat, tanda tanya. Tanda tanya ni bentuk dia macam ni. Macam telinga. Macam telinga. Lepas tu letak titik. Awak tengok sendirilah yang ni tanda dia. Tanda tanya. Ni namanya tanda tanya. Okey, seterusnya tanda seru. Tanda seru berbentuk begini. Panjang titik. Panjang titik. Itu namanya tanda seru. Macam tu bentuk dia. Okey. Seterusnya tanda sempang ataupun tanda sempang. Sempang. Tanda sempang. Tanda sempang macam ni. Dash. Dalam bahasa Inggerisnya orang panggil dash. Macam tu. Tu tanda sempang. Dan akhir sekali, tanda petik. Tanda petik macam ni. Macam ni. Apa maksud seru? Okey, nanti kita akan terangkan apa itu seru, apa itu koma, apa itu tanda tanya. Nanti kita akan nanti kita akan tengok beserta contoh dia. Macam mana nak guna. Okey, dan akhir sekali, tanda petik. Tanda petik yang macam ni. Dia macam ruangan yang terbuka dekat tengah-tengah ni. Okey, permulaan ayat kena letak dan pengakhiran ayat pun kena letak. Itu namanya tanda petik. Okey, sekarang kita akan tengok contoh semua tanda baca yang Ustazah bagi tahu tadi. Okey, yang pertama huruf besar. Okey, huruf besar digunakan pada permulaan ayat. Awak ingat Awak ingat bila-bila masa awak nak tulis ayat, pastikan awak menggunakan huruf besar. Okey, contoh ayat. Mereka sedang belajar di perpustakaan. Mereka. M ni wajib huruf besar. Okey, cuba tengok M. Yang perkataan tanda warna merah ni. Itulah dia huruf besar yang saya cakap tadi tu. M. M huruf besar. I terus huruf kecil sampai hujung. Sampai hujung ni semua kena huruf kecil semula. Melainkan kecuali M. Sebab itulah kalau awak ada hantar kerja sekolah kat Ustazah akan betulkan kalau awak buat huruf kecil dekat depan ayat. Sebab apa? Sebab permulaan ayat, mula-mula awak start menulis kena huruf besar. Okey? Yang kedua, digunakan juga pada kata nama khas. Okey, kata nama khas ni kita ada belajar. Kata nama khas ni ialah nama bagi sesuatu benda tu. Contohnya kalau orang, nama dia contohnya namanya Syifa. So Syifa ni itulah dia kata nama khas bagi orang ataupun haiwan cicak mot. Cicak mot ni ialah kata nama khas bagi haiwan. Okey, tu kata nama khas. Bila kata nama khas, awak kena tulis dengan huruf besar. Okey, contohnya nama guru kelas saya ialah Encik Azwan. Encik I huruf besar. Azwan nama orang. A huruf besar. Ataupun nama negeri. Siva berasal dari Sabah. Sabah ni kan nama negeri. Jadi Sabah ni ialah kata nama khas. Okey, Sabah ni kata nama khas. Jadi S ni letak huruf besar. Okey. Okey, contoh seterusnya ni. Tanda noktah. Ataupun tanda titik. Tanda noktah ni awak letak pak macam tu je. Ni namanya tanda noktah. Tanda noktah ni Ustazah pasti semua orang dah tahu. Tanda noktah ni ialah macam lampu isyarat. Lampu isyarat warna merah kan kita kena berhenti. Sama juga dengan tanda noktah. Bila awak nampak tanda noktah ni,
awak kena berhenti sekejap. Berhenti dalam beberapa saat sebelum meneruskan pembacaan awak. Okey. Sekejap Okey, sambung semula. Okey, apa dia penggunaan tanda noktah ni? Digunakan pada akhir ayat penyata. Contohnya, pelancong itu dari New Zealand. Letak tanda noktah sebab nak memberitahu bahawa awak dah habis menulis. Maksudnya sampai situ je awak kena tulis. Pelancong itu dari New Zealand. Okey, titik. Chong sedang melukis gambar keluarganya. Titik. Macam tu, dah tak ada sambungan dah. Okey, senang je tanda noktah ni, paling mudah saya rasa. Okey, seterusnya tanda. Okey, silap. Okey, tanda koma. Tanda koma. Tanda koma ni dia macam titik tapi awak kena tarik sikit. Awak kena bagi dia terpesong sikit, tarik sikit. Tarik ke bawah. Awak boleh tengok dalam gambar ni, ini contoh tanda koma. Okey, penggunaan tanda koma ni untuk apa? Pertama, digunakan untuk mengasingkan frasa dalam ayat. Okey. Kita tengok contoh terus sebab contoh lagi mudah faham. Oleh sebab tergesa-gesa hendak ke sekolah, Nani terlupa membawa bekalan makanannya. Titik. Okey, cara awak nak baca pun berbeza. Sebab apa? Oleh sebab tergesa-gesa hendak ke sekolah, awak berhenti. Tapi awak kena teruskan pembacaan selepas daripada koma tu. Faham? Kiranya awak bukan baca macam ni. Oleh sebab tergesa-gesa hendak ke sekolah. Okey, berhenti terus. Tak ada baca dah. Tak boleh. Kalau koma ni, awak berhenti sekejap sahaja sebab awak nak baca ayat yang seterusnya. Dan intonasi ataupun lenggok suara awak mestilah berbunyi begini. Oleh sebab tergesa-gesa hendak ke sekolah, Nani terlupa membawa bekalan makanannya. Titik. Macam tu. Biasanya koma ni letak dekat tengah. Dekat tengah-tengah ayat dia, koma biasa letak dekat tengah ni. Ni koma. Nampak warna merah ni? Tengah. Okey. Ataupun kita boleh gunakan sebagai contoh, tengok ni Julia gemar makan laksa, nasi, ayam dan burger. Okey, cuba awak bayangkan kalau tak ada koma kat tengah ni. Tak ada. Susah padam. Nanti dia akan jadi macam ni. Julia gemar makan laksa nasi. Awak pernah dengar tak makanan yang bernama laksa nasi? Laksa nasi. Pernah dengar tak? Tak pernah kan? Jadi sebab tu lah kita kena letak koma. Kita kena letak koma. Sebab nak membezakan laksa, nasi, ayam dan burger. Okey, kalau awak tak letak koma, jadilah dia Julia gemar makan laksa nasi. So, tak pernah dengar laksa nasi tu apa. Jadi letaklah koma dekat sini. Okey, ni contoh koma. Ingat koma bentuknya macam ni. Okey, seterusnya tanda tanya. Okey, tanda tanya ni digunakan bila awak nak tanya orang. Bila nak tanya je. Kalau tak nak tanya tak payah sebut tak payah guna tanda tanya ni. Okey, penggunaan dia digunakan pada akhir ayat tanya. Contohnya, siapakah nama guru kelas kamu? Maksudnya awak nak tanya. Jadi awak gunakan tanda tanya dekat hujung ni. Siapakah nama guru kelas kamu? Ataupun mengapakah kamu tidak datang ke sekolah semalam? Awak tanya kawan awak. Jadi awak kena guna simbol tanda tanya. Okay, sekejap Okey, kita sambung Okey. Ni tanda-tanya ni paling mudah. Kalau awak tahu awak nak bertanya, contohnya siapakah, mengapakah, mesti letak tanda tanya di belakang di warna merah ni. Okey. Okey, tanda seru. Okey, tanda seru yang ada garisan panjang ni kemudian titik. Ni tanda seru ni simbol untuk tanda seru digunakan pada akhir ayat seru. Contohnya, wah, besar sungguh rumah kamu. Macam awak teruja. Jadi, gunakan tanda seru di sini.
Syabas, kamu telah berjaya. Ibarat macam awak nak menjerit lah. Tapi macam awak nak awak okey, kita bagi tanda. Macam awak teruja lah kan, teruja nak cakap sesuatu tu. Jadi awak gunakan tanda seru. Ya, minum air. Jadi awak gunakan tanda seru ni. Wah, besar sungguh rumah kamu. Macam tu kan. Jadi gunakan tanda seru ni. Syabas, kamu telah berjaya. Macam tu kan. Jadi awak gunakan tanda seru. Ibarat awak terlalu gembira dengan sesuatu perkara tu. Jadi gunakan tanda seru. Okey, seterusnya. Ustazah. Ya, Adam? Baik. Okey, pergi. Pergi. Okey, seterusnya tanda sempang. Sempang ni yang tandanya. Contohnya, awak semasa menulis kata ganda. Kata ganda ni ialah perkataan yang ramai ataupun yang banyak. Contoh ayat, guru besar sedang menyampaikan hadiah kepada murid-murid. Kita nak cakap murid-murid tu lah yang kita kena letak tanda sengkang kat tengah ni. Okey, murid-murid. Tanda sengkang kat sini. Lepas tu, digunakan juga untuk memisahkan angka dengan huruf. Kami menyambut ulang tahun hari lahir ayah yang ke-40 semalam yang ke. Selepas perkataan ke ni, ada digit 40 kan? Ada nombor 40 kan? Jadi, sebelum nombor 40 ni, awak kena letak sengkang kat tengah ni. Itulah dia penggunaan tanda sempang. Ada dua saja penggunaan dia. Yang pertama, murid-murid. Letak kat tengah ni. Ataupun sebelum nombor. Sebelum kita tulis nombor. Jadi letak tanda sempang. Okey, akhir sekali. Tanda petik. Siapa pernah jumpa tanda petik macam ni? Pernah jumpa tak tanda petik? Pernah? Saya Okay. pernah. Kalau awak baca buku, selalunya awak akan selalunya kalau awak baca buku, tak kisahlah buku apa-apa pun kan, awak akan jumpa tanda petik ni. Tanda petik ni bermaksud kita tengah bercakap. Contoh dia, siapakah yang menelpon kamu tadi? Tanya ibu. Maksudnya ibu tu tengah berkata, sedang berkata. Siapakah yang menelpon kamu tadi? Dia tengah cakap dengan anak dia. So, jadinya kita letakkan tanda petik ni sebagai isyarat yang ibu tu sedang bertanya. Sedang bertanya. Okey, ataupun yang kedua, menunjukkan judul buku, rencana, puisi dan sebagainya. Contohnya, buku yang bertajuk Anak Jiranku ditulis oleh penulis terkenal itu. Maksudnya kita nak tunjukkan buku tu bertajuk Anak Jiranku. Buku yang bertajuk Anak Jiranku, tu tajuk buku tu kan. Jadi kita letak juga tanda petik. Okey, setakat ni ada soalan tak sebelum kita teruskan kepada latihan? Tak ada. Tak ada Okey, kalau nak lebih faham, kita akan buat latihan. Okey, siapa ada buku latihan jilid 2? Boleh buka